Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bersama-sama membincangkan latihan pengukuhan tajuk mutasi. Soalan pertama. Mutasi adalah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom dan menyebabkan perubahan pada ciri-ciri anak yang diwarisinya. Lengkapkan rajah pokok berikut dan berikan contoh-contoh mutasi bagi setiap satunya. Bolehkah anda menjawabnya? Sila semak dengan jawapan berikut. Ya, terdapat dua jenis mutasi, iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Contoh bagi mutasi kromosom adalah sindrom Down, sindrom Turner dan Klinefelter. Manakala contoh bagi mutasi gen adalah buta warna, anemia sel sabit, thalassemia dan termasuklah hemofilia dan albino. Soalan kedua. Mutasi kromosom terjadi apabila terdapat perubahan bilangan kromosom atau struktur kromosom. Perubahan-perubahan ini terjadi akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Berdasarkan rajah yang diberikan di bawah, tentukan nama mutasi kromosom tersebut dan tuliskan ciri-ciri individu yang mengidapinya. Dapatkah anda menjawabnya? Rajah di bawah menunjukkan mutasi kromosom sindrom Down. Ciri-ciri, kelebihan satu bilangan kromosom pada pasangan kromosom ke-21, jumlah kromosom pesakit adalah 47 bilangan kromosom, manakala bagi manusia normal, jumlah kromosom adalah 46. Ciri-ciri lain bagi pengidap sindrom Down termasuklah fizikal dan mental terencat, leher dan badan yang pendek dan mata yang sepet. Rajah seterusnya. Perhatikan rajah tersebut. Tahukah anda apakah nama mutasi kromosomnya? Ya, ini adalah mutasi kromosom sindrom Turner. Sindrom Turner dihidapi oleh seorang perempuan yang mempunyai bilangan kromosom seks yang kurang. Kromosom seks bagi seorang perempuan normal adalah XX, manakala bagi sindrom Turner adalah XO. Ini menyebabkan bilangan kromosom individu ini hanyalah 45 sahaja, sedangkan bilangan kromosom bagi manusia normal adalah 46. Genotip bagi perempuan pengidap sindrom Turner adalah 44 tambah XO, manakala bagi perempuan normal adalah 44 tambah XX. Perempuan sindrom Turner kehilangan satu kromosom seks X menyebabkan ciri-ciri seks sekundernya tidak terbentuk dengan baik. Mari kita lihat rajah seterusnya. Perhatikan bilangan kromosom pada pasangan kromosom ke-23. Dapatkah anda menentukan nama mutasi kromosom tersebut? Ya, ini adalah mutasi kromosom sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter dihidapi oleh seorang lelaki dengan bilangan kromosom 47. Genotipnya adalah 44 tambah XXY. Genotip bagi seorang lelaki normal ialah 44 tambah XY. Lelaki ini mempunyai kelebihan satu kromosom seks X menyebabkan ia mempunyai ciri-ciri kewanitaan seperti berbuah dada, testis yang kecil dan mandul. Mari kita ke soalan seterusnya. Mutasi gen adalah disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku kepada gen. Mutasi gen menyebabkan perubahan kepada ciri-ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Berikut adalah contoh bagi mutasi gen.
Nyatakan ciri-ciri bagi setiap mutasi gen tersebut. Pertama, mutasi gen buta warna. Individu ini mempunyai gen resesif yang termutasi pada kromosom X. Individu ini tidak boleh membezakan warna merah dan hijau. Buta warna biasanya terjadi kepada lelaki sebagai pengidap, manakala perempuan sebagai pembawa. Bagaimana dengan mutasi gen berikut? Anemia sel sabit. Tahukah anda apakah itu anemia sel sabit? Anemia sel sabit adalah penyakit yang disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku kepada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Individu ini mempunyai bentuk sel darah merah yang tidak normal, iaitu berbentuk seperti sabit yang mengurangkan kecekapan mengangkut oksigen oleh darah. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif pada kromosom autosom. Mutasi gen thalassemia dan hemofilia. Thalassemia adalah sejenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Pesakit ini mempunyai sel-sel darah merah yang bersaiz lebih kecil daripada saiz sel darah merah normal dan jangka hayat bagi sel-sel tersebut adalah lebih pendek, iaitu beberapa minggu sahaja. Sedangkan jangka hayat sel darah merah normal ialah 4 bulan bersamaan dengan 120 hari. Akibatnya, pesakit akan mengalami kekurangan darah yang teruk. Seterusnya, hemofilia. Individu yang mengalami hemofilia menghadapi kesukaran dalam pembekuan darah, iaitu darah susah membeku. Keadaan ini disebabkan oleh mutasi kepada gen yang mengawal faktor pembekuan darah. Individu ini akan mengalami kehilangan darah yang berterusan jika luka atau cedera. Soalan keempat. Binakan satu peta buih untuk menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Bolehkah anda membinanya? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi? Perhatikan jawapan berikut. Secara semula jadi, mengandung di usia tua, bahan karsinogen, sinar ultraviolet, sinar X dan sinar radioaktif. Soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan penyakit ketidakaturan gen yang dialami oleh seorang lelaki apabila bapanya, iaitu pengidap penyakit buta warna, mengahwini ibunya, seorang pembawa penyakit buta warna. Berdasarkan raja di atas, jawab soalan berikut. 1. Penyakit buta warna ini dibawa oleh kromosom seks X atau Y. Kedua, apa yang dimaksudkan dengan gen terangkai seks? Dan yang ketiga, mengapakah perempuan selalunya menjadi pembawa manakala lelaki menjadi pengidap? Bolehkah anda menjawabnya? Penyakit buta warna ini dibawa oleh kromosom seks X. Kedua, gen terangkai seks adalah gen yang terletak pada kromosom seks. Buta warna dibawa oleh gen yang terletak pada kromosom seks X resesif. Ketiga, perempuan selalunya menjadi pembawa manakala lelaki akan menjadi pengidap. Kerana sekiranya seorang perempuan yang mempunyai gen buta warna pada kromosom seks X-nya yang resesif, maka sifat buta warna ini akan ditutup oleh kromosom seks X yang dominan. Manakala lelaki pula hanya mempunyai satu kromosom seks X dan satu kromosom seks Y. Buta warna pada kromosom seks X-nya tidak dapat ditutupi oleh kromosom seks Y. Maka sifat buta warna itu tidak dapat ditutup. Lelaki tersebut menjadi pengidap buta warna. Soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan seorang bapa normal berkahwin dengan seorang ibu pembawa penyakit hemofilia. Kaji raja di bawah dan jawab soalan berikut. Berdasarkan raja tersebut, kita boleh mengira peratus kebarangkalian anak lelaki yang mengidap dan membawa penyakit hemofilia.
Genotip bagi kebarangkalian kedua-dua anak lelaki ialah XHY, di mana XH adalah kromosom seks X resesif yang membawa penyakit hemofilia. Maka, peratus anak lelaki menjadi pengidap hemofilia adalah 2/2 darab 100%, sama dengan 100%. Secara automatiknya, pengidap hemofilia juga merupakan pembawa hemofilia. Seterusnya adalah peratus kebarangkalian anak perempuan menjadi pengidap dan pembawa hemofilia. Genotip bagi kebarangkalian anak-anak perempuannya adalah XH besar, XH kecil. XH besar adalah kromosom seks X dominan, manakala XH kecil adalah kromosom seks X resesif yang membawa penyakit buta warna. Maka, peratus kebarangkalian anak perempuan menjadi pengidap hemofilia adalah 0%, kerana semua anak perempuannya merupakan pembawa kepada hemofilia. Perhatikan kaedah pengiraannya. Apakah simptom pesakit hemofilia dan risiko yang boleh dihadapi oleh pesakit ini? Jawapannya, simptom pesakit hemofilia adalah darah sukar membeku. Risiko yang dihadapi ialah jika pesakit luka atau cedera, darah akan terus mengalir secara berterusan dan pesakit akan kehilangan banyak darah. Akhir sekali, lukiskan rajah skema pewarisan jika lelaki normal mengahwini seorang perempuan pengidap hemofilia. Genotip kromosom seks bagi lelaki normal ialah XY, manakala bagi perempuan pengidap adalah XH kecil, XH kecil. Proses meiosis yang berlaku di testis lelaki akan menghasilkan dua jenis sperma, iaitu sperma yang membawa kromosom seks X dan sperma yang membawa kromosom seks Y. Manakala semua ovum yang dihasilkan di ovari perempuan tersebut melalui proses meiosis adalah membawa kromosom seks XH kecil, iaitu X resesif yang membawa penyakit buta warna. Apabila berlaku proses persenyawaan, satu sperma akan mensenyawakan satu ovum. Jika persenyawaan ini yang terjadi, genotip anak yang terhasil adalah XH kecil X. Seorang anak perempuan yang membawa penyakit hemofilia akan lahir. Manakala, jika persenyawaan kedua ini yang terjadi, maka anak yang dihasilkan juga seorang perempuan yang juga menjadi pembawa kepada penyakit hemofilia. Sebaliknya,
Jika persenyawaan ini yang berhasil, maka seorang anak lelaki akan dilahirkan dan anak ini akan menjadi pengidap hemofilia. Akhir sekali, jika persenyawaan keempat ini yang berhasil, maka anak lelaki akan dilahirkan dan anak ini juga menjadi pengidap kepada penyakit hemofilia. Maka kesimpulannya, semua anak perempuan pasangan ini adalah pembawa hemofilia, manakala semua anak lelakinya adalah pengidap hemofilia. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Dah.